Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihiya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 29 Mei 2021. Kerajaan negeri menyampaikan bantuan wang ihsan sebanyak RM500 selain bakul makanan dan peralatan dapur berjumlah RM500 serta bahan binaan rumah bernilai RM2,000 kepada setiap 51 ketua isi rumah KIR yang terjejas kebakaran di Kampung Tanjung Aru Lama, Kota Kinabalu baru-baru ini. Penyerahan sumbangan disampaikan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Masjid Al-Khawsar Tanjung Aru, Kota Kinabalu. Selain bantuan daripada kerajaan negeri, beberapa agensi dan sektor korporat lain termasuk Majlis Ugama Islam Sabah MUIS turut menyampaikan sumbangan berupa wang tunai sebanyak RM13,000. Mudah-mudahan bantuan yang telah pun dikutip daripada ahli-ahli Dewan Usahawan Melayu Sabah ini akan dapat meringankan beban. Saya juga ingin menyeru kepada badan-badan NGO yang lain untuk tampil ke hadapan bagi juga menunjukkan keprihatinan kita sebagai rakyat negara ini. Sebab DBKK yang mengumpul semua dana-dana ini dan mengumpulnya untuk mengagihkan selepas inilah. Mereka memerlukan dana juga untuk membayar bil-bil. Dalam majlis sama, kerajaan negeri turut menyampaikan sumbangan pelitup separuh muka dan cecair pembersih tangan kepada Masjid Al-Khawsar Tanjung Aru yang diserahkan kepada pengerusinya Yunus Malai Amit. Terdahulu, Datuk Haji Ji turut meninjau kawasan kebakaran yang telah memusnahkan lebih 30 buah rumah. Ya, dalam pada itu, penduduk terjejas kebakaran di Kampung Tanjung Aru Lama, Kota Kinabalu turut mendapat perhatian sebuah syarikat makanan sejuk beku, Jetsin Sdn Berhad untuk menyampaikan sumbangan kepada penduduk terbabit. Antara barangan disumbangkan termasuk telur, beras dan bahan mentah seperti daging ayam. Pengurus Jetsin Sdn Berhad, Koh Chung Jet berharap sumbangan berkenaan dapat meringankan beban penduduk khususnya ketika menyediakan makanan untuk keluarga masing-masing. Memanglah susah hati masa kami nampak semua ini. Jadi dengan macam sokongan psikologika atau apa kami kasih sediakan semua ini bahan-bahan makanan supaya masa dia orang masak atau apa kan dia orang tidak begini sedih sebab fikir semua rumah sudah hilang, tiada tempat tinggal. Beliau ditemui RTM selepas menyampaikan sumbangan di Tanjung Aru. Seramai 51 penduduk terjejas kebakaran di Kampung Tanjung Aru Lama. Daripada jumlah itu, 42 penduduk mabitkan 9 keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Muhibah Sembulan, sementara selebihnya menumpang di rumah keluarga. Baik, kita beralih kepada perkembangan banjir. Keadaan banjir di daerah Beaufort semakin pulih. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan DSP Muhammad Dun Badir, Beaufort, masih menempatkan 88 orang daripada 22 keluarga. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, 30 penduduk terjejas daripada 5 keluarga di PPS berkenaan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing pada 3 petang semalam. Penduduk terlibat dihantar pulang setelah pemantauan mendapati keadaan rumah mereka yang terjejas selamat didiami. Banjir yang melanda bermula 20 Mei lalu telah menjejaskan 47 kampung di Tenom dan 75 kampung di Beaufort. Syarikat Kim Teck Chong Consolidated Berhad akan terus melaksana tanggungjawab sosial korporat CSR untuk membantu rakyat di negeri ini yang terjejas akibat bencana banjir dan penularan pandemik COVID-19. Pengarah urusannya Dexter Lau berkata walaupun nilai sumbangan sudah melebihi RM1 juta, tetapi tanggungjawab itu diteruskan berikutan keadaan banjir yang belum pulih dan penularan penyakit COVID-19. Under our corporate social responsibility, we can actually give back to the community lah. Yeah, so we can also help to lessen the burden of the state government to jaga orang lah. Dexter berkata demikian kepada RTM selepas program penyampaian sumbangan sebanyak 6,000 bungkus ban dan bakul makanan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Muhammad Dun Badir, Beaufort. Sumbangan Pertubuhan Rumpun Etnik Sabah bersama syarikat Kim Teck Chong Consolidated Berhad dan syarikat Gaya Belian itu untuk diagih kepada penduduk terjejas banjir di kawasan Beaufort, Sipitang dan Membakut. Sumbangan turut diberikan kepada petugas yang terlibat pengurusan bencana banjir.
Sebanyak 10,000 buah komputer akan diagihkan kepada 10,000 pelajar yang layak dalam program bantuan ihsan komputer baik melibatkan pelajar di zon selatan, zon pantai barat, zon pedalaman, zon utara, zon Sandakan dan zon timur di Sabah. Bantuan tersebut akan diagihkan kepada pelajar tingkatan 5 dan 6 yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajar Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajar Malaysia STPM tahun ini. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata sebanyak 9,842 komputer untuk pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK, manakala 158 komputer untuk pelajar di Sekolah Menengah Agama Islam Negeri Sabah SMAN. Sejumlah 10,000 komputer dan sudah kita kenal pasti di seluruh Sabah anak-anak kita 10,000 anak-anak miskin tegar. Dan sekarang kita tengah mendapatkan komputer tersebut dan kita akan agihkan insyaAllah jika ada sudah bermula daripada pertengahan Julai hingga Oktober. Datuk Muhammad Arifin berkata demikian ketika ditemui RTM di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah. Sementara itu, permohonan bantuan tunai pendaftaran Institut Pengajian Tinggi IPT Budi secara sekali bayar sebanyak RM2,000 kepada anak Sabah yang akan melanjutkan pelajaran di IPT awam dan swasta yang dibuka mulai Mac 2021 akan ditutup pada 30 Oktober 2021. Setakat ini 1,335 permohonan telah diterima. Bagaimanapun hanya 114 permohonan diluluskan. 69 lagi masih dalam perhatian dan selebihnya ditolak kerana tidak menepati syarat permohonan. Sejumlah RM1 juta diperuntukkan dalam program Budi dengan anggaran 5,000 pelajar melanjutkan pengajian ke IPT awam dan swasta untuk kemasukan kali pertama ke IPT di seluruh negara. Usaha Dewan Bandaraya Kota Kinabalu mewujudkan program pengumpulan buangan elektrik dan elektronik di Pusat Lestari Kota Kinabalu mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat setempat. Program yang mendidik masyarakat mengenai kepentingan penjagaan alam sekitar itu turut dijayakan dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar dan Sukarelawan Universiti Malaysia Sabah UMS. Pensyarah Geografi Alam Sekitar UMS Muhammad Tahir Mapa berkata sambutan menggalakkan daripada penduduk setempat menunjukkan kesedaran masyarakat terhadap program alam sekitar semakin meningkat. Tambahnya, barangan yang dihantar oleh orang awam seperti peti ais, televisyen, komputer dan mesin basuh akan dihantar ke pusat pelupusan di Semenanjung kerana tiada kilang memproses barangan elektrik di Sabah. Daripada tahun ke tahun kita akan lihat dari segi jumlah semakin meningkat. Sebagai contoh, pada tahun 2019, satu program juga yang sama di BKK dan juga pihak NGO pernah mengadakan program yang lebih kurang sama dan kita lihat sambutannya sangat menggalakkan. Beliau ditemui RTM di Pusat Lestari Kota Kinabalu yang terletak di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu. Orang awam yang ditemui turut menyambut baik program berkenaan. Sangat baguslah, terbaik untuk memelihara alam sekitar kita. Ya, dia membantu melupuskan barang-barang elektronik yang toksik ni lah. Ya. Kalau kita buang sembarang saja akan mencemarkan alam sekitar kan. Baguslah sebab kita ada rumah-rumah dekat ada yang tak pakai kan. Tidak tahu nak bagi orang ke nak buang di dekat mana. So kalau ini ada program growing ini saya akan sokong . Program selama 2 hari yang akan berakhir hari ini bermula dari 9 pagi hingga 4 petang. Pengambilan dadah jenis syabuh dalam kalangan penagih dadah adalah yang tertinggi di Sabah dengan catatan lebih 90% penggunaan berbanding dadah jenis lain. Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Sabah, Abdul Hamidi Ibrahim berkata penyalahgunaan dadah jenis itu lebih banyak di Sabah kerana bekalan dadah yang diterima adalah tinggi selain menjadi transit untuk dibekalkan ke kawasan lain. Pengambilan syabu juga lebih mudah berbanding dadah jenis heroin yang perlu menggunakan peralatan seperti jarum. Syabu bekalannya lebih banyak di negeri Sabah dan juga menjadi transit sebenarnya dadah ini untuk dibekalkan di kawasan-kawasan lainnya. Selain daripada penggunaan dalaman, rekod kita menunjukkan penggunaan dalaman cumalah 30% daripada data yang ada dan selebihnya adalah untuk kegunaan di negara luar.
Abdul Hamidi menyatakan demikian dalam temu bual eksklusif bersama RTM di Kota Kinabalu. Beliau turut menasihatkan ibu bapa sentiasa memantau pergerakan dan pergaulan anak dari semasa ke semasa kerana pelibatan dalam gejala penyalahgunaan dadah juga berpunca daripada pergaulan bebas. Komuniti setempat juga perlu memainkan peranan sama dengan melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat aktiviti penyalahgunaan dadah di kawasan mereka. Ainun Nasibah Johar dari Sepitang dinobatkan Johan Pertandingan Pidato Kenegaraan 2021 peringkat negeri Sabah yang diadakan secara hybrid di Kota Kinabalu. Pidato bertajuk Keselamatan Fake News bercakap benar, kebebasan bersuara bukan kebebasan berbohong itu berjaya menewaskan 7 peserta lain antaranya dari daerah Kota Kinabalu, Membakut, Kudat dan Kota Marudu. Kemenangan itu melayakkan Ainun membawa pulang hadiah wang tunai RM1,500, plak dan sijil penyertaan sekaligus mewakili Sabah dalam pertandingan pidato kenegaraan 2021 peringkat kebangsaan dijangka pada Julai depan. Naib Johan disandang Nur Nikman Awangkati dari Membakut dengan tajuk Pidato Rukun Negara Teras Identiti Nasional, sementara tempat ketiga dimenangi Siti Murni Muhammad Ismail dari Kudat mempersembahkan pidato bertajuk Bercakap Benar, Kebebasan Bersuara Bukan Kebebasan Berbohong. Nur Nikman dan Siti Murni membawa pulang wang tunai masing-masing RM1,000 dan RM500 beserta plak dan sijil penyertaan. Berucap dalam pertandingan berkenaan, Timbalan Pengarah Jabatan Penerangan Sabah Harun Madasa berharap pemenang yang mewakili negeri Sabah dapat membuat persiapan rapi untuk merebut kejuaraan di peringkat kebangsaan. Baik, sekian berita pagi Sabah. Saudara, kekal patuh SOP, amalkan kawalan kendiri, hanya keluar bila perlu. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Mencoba untuk menjadi serasi, realiti kulitnya fantasi. Semua itu aku lalui. Biarkan saja mereka rasa lihatku percaya. Peduli apa, sampai bila pun akan ku berikan segala.